berbahagia Ustaz Datuk Badri Shah Alauddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datanglah ke jeng ketiga ini. Terima kasih. Semua rombongan selamat datang. Selamat Hari Raya Datuk. Bukan senang Hari Raya nak datang kampung orang ni. Bukan senang ya. Okey Datuk. Hari ni sempena Hari Raya ni kan, ramai yang di rumah tu nak tahu kan apa sebenarnya pengertian Hari Raya Aidiladha ni sebenarnya. Aidiladha ni secara ringkasnya dia raya besar lebih pada raya puasa lagi. Sebab itu raya puasa kita takbir sampai sangkat raya semayang raya saja. Tapi raya haji 3 hari takbir menunjukkan dia lebih meriah lagi. Tapi di negara kita ni dia jadi terbalik. Raya puasa pula orang sambut beria sampai sebulan. Raya haji ni sekadar-sekadar itu sajalah. Sebab apa dia beria? Sebab pada raya ini kita nak mengenang balik peristiwa-peristiwa pengorbanan. Dan dalam kehidupan manusia yang nak berjaya, dia mesti berkorban, tak boleh tidak. Itu dia. Jadi Datuk, sebenarnya boleh tak Datuk kongsikan sikit sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS ketika itu? Dia begini ya. Dia bermula daripada bulan Zulhijjah ini. Boleh dikatakan seluruh amalan dalam bulan Zulhijjah merupakan post factum ataupun petikan daripada kisah Nabi Ibrahim AS. Kita buat kerja haji, semua amalan Nabi Ibrahim. Berlari-lari, tawaf, sa'i, macam-macam. Termasuklah korban yang kita buat pada hari ini. Pada pagi ini orang dah mula buat korban. Sebab itu pernah sahabat bertanya kepada baginda Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, ma hazihil adahi. Kita buat korban ni apa faedah? Apa tujuan kita sembelih-sembelih lembu ini? Nabi jawab mudah, sunnatu abikum Ibrahim. Ini sunnah Nabi kita iaitu Nabi Ibrahim. Hadis ni hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Sebab itu Nabi Ibrahim ni kita belajar kisah dia sebab dia mengajar kita erti bersabar dan berkorban. Nabi Ibrahim kahwin berapa lama tak ada anak. Sabar. Dapat pula anak, Tuhan suruh sembelih. Apa perasaan? Kalau anaknya ada 12 suruh sembelih, mungkin tak ada masalah. Tapi itulah satu-satu hatan yang dia dapat. Kesayangan dia suruh pula sembelih. Tetapi dek kerana dia sabar, Allah beri dia darjat yang sangat tinggi. Sebab itu surah As-Saffat ayat 103 sampai 107 dia cerita secara terperinci. Bermula daripada Nabi Ibrahim bangun tidur, beritahu pada anaknya Ismail, abah mimpi sembelih kamu, apa pandangan kamu? Nabi Ismail ni anak soleh, taat pula. Bila ayah dia kata, abah nak sembelih kamu, apa pandangan? Maza tara, apa pandangan kamu? Apa jawab Nabi Ismail? Beres bah, tak ada masalah. Dia tak ada nak bantah-bantah. Tak ada dia kata, abah agak-agak lah. Abah ni jarang balik rumah, selalu keluar. Balik-balik nak sembelih orang. Cuba fikir sikit sebelum nak sembelih orang. Tapi dia kata, beres bah, satajiduni insyaAllah minas sabirin. Abah kalau sembelih saya, abah akan dapati saya orang paling sabar sekali. Sebab itu pelajaran banyak. Anak-anak kita didik sampai pandai, belum tentu dia taat pada kita. Baik, belajar bagus, belajar sekolah tinggi, belajar agama tinggi. Tapi taat, belum tentu. Nabi Ismail, Tuhan nak tunjuk contoh, dia anak baik dan taat pada ayah dia. Bayang nak sembelih pun dia ikut. Boleh bah, cuma saya minta 3 perkara. Pertama, pisau tolong tajamkan sikit. Masa saya sembelihkan, halakan ke bawah. Abah kalau pandang muka saya masa sembelih tak boleh potong. Biar saya tunduk. Yang ketiga, baju abah bagi saya lap. Nanti darah mercik kena badan, balik mok pensan pula nanti. Ini menunjuk pelajarannya terlampau banyak lah. Kalau kita nak ringkaskan, peristiwa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim ini menjadi pelajaran besar kepada kita hari ini. Itu pelajarannya. Jadi kita kena ambil iktibar betul. Iktibarnya terlampau banyak. Betul. Dalam konteks kekeluargaan khususnya. Dia bukan senang Masya Allah, bayang anak lama tak dapat. Dia kahwin berapa lama tak dapat anak. Ada itu yang ada setengah ulama kata, Nabi Ibrahim dulu dia terlepas cakap. Dia kahwin lama tak ada anak. Tiap-tiap tahun dia buat korban. Sebab korban ni sejak perdaman Nabi Adam dah korban. Jadi dia tiap-tiap tahun sembelih lembu, sembelih macam-macam lah. Unta bagai-bagai. Orang puji dia. Hai tuan, dermawan sungguh. Tak sayang langsung harta benda ternakan ni. Dia pun jawab. Kawan ni cakap cara jeng ketiga lah. Kawan ni jangankan lembu ke bah. Kalau Tuhan suruh sembelih anak, kawan sembelih, dia kata. Sebab dia tak ada anak. Dia boleh cakap, Tuhan uji dia, dapat pula anak. Dah tua baru dapat.
Sekarang tuan tanya balik, macam mana dulu awak cakap awak boleh nak sanggup korbankan anak? Dia tak ada masalah, dia tetap korbankan. Sebab itu besarlah pengorbanan Nabi Ibrahim. Sangat besar. Sangat besar. Okey Datuk, sebenarnya ada orang tanya tadi kat saya, kan dia kata boleh tak kita lakukan korban untuk orang yang sudah kembali ke rahmatullah, dan bagaimanakah caranya? Ya, bagus soalan ni sebenarnya ya. Bolehkah kita ini sembelih korban untuk orang dah meninggal? Contoh untuk mak bapak kita. Baik, dalam hal ini ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Ramai yang mengatakan tak boleh sebab amalan ni untuk orang hidup saja. Adapun orang dah mati, amalannya terputus. Namun di sana ada pandangan dua mazhab, iaitu Hanafi dan juga Hambali yang membenarkan kita buat korban atas orang yang dah meninggal dunia. Dengan syarat orang itu yang hidup mesti dia pun dah buat korban juga. Dia tak korban lagi, dia ngorban untuk orang. Macam mana baik korban hak hidup kita ni dulu. Mereka memegang hujah mak ayah kita yang dah meninggal, dia masih lagi ada hubungan dengan kita. Sebab itu Abu Lais As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin sebut, bila mak ayah kita meninggal, 3 perkara kita masih boleh buat dan masih lagi bermanfaat kepada mak ayah. Pertama, ayyakunal wadul salihan li nafsih. Mak ayah dah meninggal, kita yang hidup jadilah anak yang baik. Bila kita jadi anak baik, mak ayah kita akan dapat juga tumpang markahnya itu. Yang kedua, ayasil qarabatahuma wa asdiqahuma. Kita yang anak masih hidup, sambungkan lagi silaturahim dengan kawan-kawan arwah mak ayah kita. Itu tanggungjawab. Dan yang ketiga, ayastaghfir lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma. Anak dia masih lagi boleh mohon ampun bagi peringkat bagi pihak mak ayah dia. Dia boleh pula berdoa untuk mak ayah dia. Dan yang ketiga boleh bersedekah. Jadi ringkasnya, boleh kita melakukan korban kepada mak ayah kita yang dah tiada dengan syarat kita buat untuk diri kita dahulu. Itu cara dia. Itu cara dia. Itu cara dia. Harap dah dapat jawapan, penonton di rumah dapat jawapan, penonton di sini pun dapat jawapan. Masalah dia tak pernah korban, dia sibuk korban untuk arwah mak dia. Dia buat untuk orang. Itu. Ini kita tukar sikitlah. Buat diri kita dulu. Buat diri kita dulu. Lepas tu kita boleh buat untuk family kita pula. InsyaAllah. Itu dia. Ini tentang soalan boleh atau tak boleh seseorang yang dibebani hutang untuk melakukan ibadah korban ni. Ini soalan penting juga ni. Orang hutang bertumpuk-tumpuk, boleh tak dia buat korban? Jawapannya begini, kita kena bandingkan hukum. Membayar hutang hukumnya wajib, membuat korban hukumnya sunat. Jadi wajib mesti mengatasi hak sunat. Justru bagi orang yang banyak hutang, sila selesaikan dulu hutang itu. Sebab itu orang banyak hutang ni dia dianggap orang susah. Maka orang banyak hutang, dia layak dapat zakat. Punyalah teruk je orang banyak hutang ni. Jadi bila dia asnah zakat, macam mana dia dah buat korban? Dia tak boleh act. Dia act je lebih. Dia dianggap orang susah. Sebab itu, membayar hutang adalah hak adami, dia panggil. Hak adami ni hak orang yang kita berhutang. Bayangkan orang tu bagi pinjam duit kita, dia dah ngarap berapa tahun dah kita tak membayar. Hak dia, kita kena tunaikan. Korban bukan hak kemanusiaan, dia hak Tuhan. Sebab itu, jangan kita jadikan orang lain terkorban kerana kita buat korban. Kita patut bayar hutang dia. Dia pula dah terkorban. Macam lembu juga dah terkorban. Dan jangan juga kita pula terkorban kerana kita banyak hutang dengan bank macam-macam. Sibuk nak korban, kena penalti pula dah tak bayar. Kita pula terkorban, menggelupur macam lembu korban juga. Jadi kepada yang ada hutang, uruskan hutang dengan baik. Ada rezeki lebih, bolehlah kita berkorban. Tapi jangan mentang-mentang saya hutang rumah 20 tahun, gaya tak bolehlah saya berkorban. Janganlah statement tak cerdik begitu. Ada masanya rezeki lebih, kita bagilah untuk korban. Sebab yang penting uruskan hutang, kata ulama. Bukan tak boleh berhutang, uruskan dan buatlah amalan-amalan yang lain. Pendek kata, kalau hutang banyak, bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu. Jangan terkorban dengan orang lain pula. Orang lain pula terkorban pula. Baiklah, Ustaz, selalunya korban ini dilakukan oleh individu-individu. Ya. Kan, seperti mana kita tahu kan. Ya, betul. Tapi setengahnya mungkin ada syarikat-syarikat yang membeli ternakan-ternakan dan melakukan korban itu di atas nama syarikat-syarikat itu. Boleh tak?
Ini dah jadi satu trend sekarang ya. Syarikat korporat ni dia keluarkan bajet 10 ekor lembu dia taja untuk buat korban atas nama syarikat dia. Yang ini telah banyak diperbahaskan, jawapannya tidak boleh. Sebab korban dia mesti atas nama individu, bukan atas nama syarikat. Sebab syarikat itu dia bukannya manusia. Dia mesti atas nama. Caranya mudah. Syarikat buat silakan. Tapi yang mengisi untuk lembu-lembu itu adalah orang-orang yang kerja dengan syarikat kita. Namanya, dia berkongsi berapa orang, pembahagian agihan dan sebagainya. Yang ni tak ada masalah. Takutkan nanti ada pula yang salah faham. Habis company saya buat korban, itu syarikat kita buat korban, tapi staff yang bayarkan. Nama saja. Jabatan kerajaan pun buat korban, tapi bukanlah jabatan agama punya lembu. Kaki tangan jabatan agama, dia keluarlah satu bahagian seorang, dan kita bahagikan. Ringkasnya, atas nama syarikat tak boleh. Atas nama individu ataupun hadiah kepada kaki tangan, itu dibenarkan. Ini kena jelaskan ya. Maknanya kalau nak buat atas nama syarikat tu kena ada individu lah. Ya, macam TV Al-Hijrah bagi contoh. Korban TV Al-Hijrah. Dia tak boleh TV Al-Hijrah tu buat korban. Betul. Kaki tangannya, anggotanya yang buat begitu. Bukan atas nama syarikat. Mesti atas nama orang-orang yang duduk dalam syarikat itu. Itu kaedah dia. Okey, baik. Saya rasa mungkin ada penonton-penonton di sini yang ingin bertanyakan terus kepada Datuk tentang soalan-soalan ataupun kemusykilan yang ada. Jadi saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia Ustaz, nama saya Wan Mustafa Rani bin Abdul Hayat daripada Perak di Kempat. Di Kempat. Jadi pada hari ini saya nak bertanya lah tentang tempat korban ni. Selalunya kita di Malaysia ni, kita buat korban terdiri pada haiwan, kerbau, lembu dan kambing. Ya. Jadi saya nak tanya, adakah rusa tergolong daripada haiwan yang disyariatkan untuk kita boleh buat korban? Ya. Baik, terima kasih. Itu rusa macam mana tu? Rusa. Baik. Dia begini ya. Tentang apakah haiwan yang boleh korban. Dia korban ni dia ada undang-undang. Ismu ma yuzbahu minan na'ami. Korban ni adalah kita pertama mestilah sembelih satu-satu binatang na'ami atau ni'ami, haiwan ternakan. Yaumal Idun Nahar, ayaman tasyrik taqarruban ila Allah. Buat pada hari-hari yang ditetapkan, niat kerana takarub atau dekat diri dengan Tuhan. Dari takrifan ini ulama sebut haiwan ternakan ada 4 sahaja. Pertama unta, yang kedua lembu, yang ketiga kambing, yang keempat yang lahir daripada ketiga-tiga haiwan ini. Perkahwinan. Contohnya lembu dia kahwin dengan kambing. Dapat anak nama lembing. Lembing. Lembing boleh korban. Tak kira unta kahwin kambing ke, lembu kahwin lembu, kahwin unta, boleh, tak ada masalah. Cuma timbul sekarang rusa pula. Macam mana? Benda ini bergantung kepada fatwa semasa. Sebab haiwan ternakan ni apa ertinya? Dulu rusa dia bukan haiwan ternakan. Orang tak terkenal rusa ni. Kena cari. Tapi sekarang Masya Allah, ladang rusa berlambak-lambak dah sekarang. Maka mungkin di sana ada pengecualian. Ada pengecualian. Kemudiannya, kalau kita ambil contoh kerbau. Dalam kaedah fiqh, kerbau tidak masuk. Tapi kenapa kerbau dibenarkan menjadi sebahagian daripada haiwan korban? Sebab fatwa semasa di Nusantara, kerbau jauh lebih dominan berbanding lembu. Bahkan kalau sejarah Wali Songo zaman dulu, lembu ini diorang segan sikit nak korban sebab menghormati penganut Hindu yang lain. Yang mak ayah dia masih Hindu, anak dah Islam. Kalau lembu buat korban, menangis mak dia. Macam sembelih Tuhan macam-macam. Jadi para Wali Songo fikir, kita ubah, sembelih saja kerbau. Dia dah cek dah kerbau tu bela baik kurang. Jadi benda ni ada kemungkinan pendapat-pendapat yang menganggap bahawa rusa telah pun dikira sebagai haiwan ternakan. Tapi yang penting jangan kurang daripada unta, lembu, kambing atau yang lahir daripadanya. Artinya kecil daripada itu tak boleh lah. Tak boleh lah. Walaupun ayam serama lebih mahal daripada unta, itu tak berfaedah buat korban.
Ikan emas, ikan apa hak mahal-mahal tu, itu lebih mahal dari lembu pun ada. Tapi tak berfaedah. Burung apa, burung tiur merebut, bunyi pelik-pelik tu, ratus-ratus ribu pun ada harga. Tak boleh. Dia bukan tengok harga. Dia ikut undang-undang dia. Sebab Allah atau Nabi dah ajar 4 jenis inilah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Jadi baiklah, Datuk, setelah kita sembelih haiwan sembelihan kan, bagaimana sebenarnya cara yang sebenarnya kita nak agih-agihkan daging-daging ni? Kadang-kadang orang cakap setumpuk, 2 tumpuk, 3 tumpuk kan. Tapi macam mana sebenarnya tu? Baik, dia ngagihkan daging haiwan korban ini asasnya adalah makan berjamu 2 saja. Makan buat jamu. Lain benda tu tak boleh. Cuma sekarang orang buatkan pembahagian. 1/3 kita bagi kepada tuan rumah yang berkorban lah. Dapat juga untuk dia. Ini untuk dia buat apa? Buat makan. Masalah dia tak nak makan, dia nak beri korang, itu dia punya pasal. Janji kita dah hantar dah rumah dia. 1/3 lagi kepada fakir miskin, kepada jiran-jiran, kepada saudara mara kita. Itu pembahagian. 1/3 lagi kita beri kepada siapa-siapa je yang nak. Siapa-siapa nak, minta lah. Kalau katalah orang bincang, orang bukan Islam macam mana? Yang korban sunat, yang bukan wajib, bukan nazar, kita boleh atas niat kita nak jaga hubungan. Boleh. Kita beri hak kita. Yang ini tak diperpanjangkan sangat. Nanti timbul khilaf di kalangan masyarakat. Tetapi kepada sesiapa yang kita nak, itu kita punya suka lah nak beri. Selama mana jangan korban nazar. Benda ini Allah ada sebut dalam surah Al-Hajj. 2 ayat. Ayat 28 dengan ayat 36. Iaitu kita korban ini untuk makan kita dan juga untuk jamu pada orang lain. Itu secara ringkasnya pembahagian. Itu cara sebenarnya untuk pembahagian lah. Ya. Jadi kepada penonton di sini, ada tak lagi soalan yang ingin ditujukan kepada Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Datuk, saya Hajah Kasum binti Abdullah daripada Perga yang kedua ingin menyampaikan satu soalan. Bolehkah kanak-kanak melaksanakan ibadat kurban? Terima kasih. Terima kasih untuk soalan tu. Jadi macam mana Datuk? Soalannya, boleh tak kanak-kanak melakukan ibadah korban? Baik, terima kasih atas soalan pada Hajah tadi. Seorang kanak-kanak jangankan ibadat korban, semua ibadat dia tidak disuruh lagi. Semayang, puasa, haji, itu hak wajib. Mentelah lagi hak sunat-sunat ini. Tidak dipertanggungjawabkan kepada mereka untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dalam konteks korban, dia boleh buat, tetapi masih lagi belum sampai masanya. Sebab kalau buat pun bukan hak dia, duit mak ayahnya juga yang tolong buatkan itu. Tunggulah dia besar nanti boleh dia buat sendiri. Haji pun sama, budak-budak boleh pergi haji. Tapi masalahnya bukan duit dia, duit mak bapak dia. Sedangkan falsafah di sebalik ibadah korban ini adalah nama pun korban. Kita mengorbankan duit kita untuk nak beri makan pada orang. Tapi ringkas kepada persoalan, boleh atau tidak? Boleh, tak ada masalah. Boleh je lah, kita makan je lah. Tak ada hal. Jadi itu dia sedikit sebanyak perkongsian bersama Datuk hari ini. Ya. Terima kasih Datuk sebab Terima kasih lah. sudi datang ke sini untuk berkongsi ilmu bersama penduduk-penduduk di sini. Kami dan ucap terima rumah. kasih TV Hijrah sudi datang kampung kami. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak. Jadi diharapkan perkongsian kita ini boleh diaplikasikan dalam hidup dan semoga kita jadi individu yang lebih positif kan. Jadi lebih kita menghargai Aidil Adha ini. Jadi terima kasih Datuk, insya-Allah. Terima kasih. Ada rezeki kita jumpa lagi.